Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Dan kami di Astro Awani bawakan segmen Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat pandemik COVID-19. Dan pagi ini kami akan fokus kepada aspek kesihatan kerana COVID-19 ini tidak bermaksud kita boleh alfa ataupun leka dan ambil mudah isu kesihatan yang lain. Dan sejak pembukaan semula sekolah secara berperingkat dengan juga kita menyaksikan kluster-kluster baru yang direkodkan, ibu bapa pasti khawatir tentang risiko-risiko kepada kesihatan anak mereka. Jadi pagi ini kami akan bersama dengan seorang pakar pediatrik yang juga merupakan ahli panel drbudak.com bagi membincangkan perkara ini dan memberi tumpuan kepada aspek kesihatan kanak-kanak. Untuk itu, segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, kita akan teruskan perbincangan kami pagi ini bersama dengan Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Potzil, merupakan pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com membincangkan tentang aspek kesihatan kanak-kanak ini, terutamanya apabila mereka merupakan antara golongan yang paling berisiko berhubung dengan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh lupa tentang risiko kesihatan yang lain yang sudah pun wujud sedia ada di Malaysia ini, antaranya risiko malnutrisi, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Jadi ini antara isu-isu yang kita akan bincangkan bersama dengan Dr. Muhammad Zakrul yang sudah bersedia bersama kami menerusi Skype. Selamat pagi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, Doktor, mungkin boleh kongsikan, mulakan dengan isu COVID-19 ini yang mana mungkin masih ramai lagi yang kurang faham apa risiko COVID-19 ini kepada kanak-kanak kerana kelazimannya kita faham pandemik ini selalunya mendatangkan risiko kepada golongan yang lebih berusia. Tetapi sekarang ini dengan memasuki fasa pemulihan, dengan pembukaan semula sekolah, mungkin kita perlu peringatan semula untuk refresher sedikit apa sebenarnya bahayanya COVID-19 ini kepada golongan kanak-kanak. Terima kasih, Naila. Sebenarnya apabila kita lihat COVID pada segmen kanak-kanak, sebenarnya bila apa dia berlaku COVID-19, kita dapat data menunjukkan bahawa kebanyakannya kanak-kanak yang berisiko tinggi dan mempunyai komplikasi adalah kanak-kanak bawah daripada 1 tahun. Dan kemudiannya 1 tahun ke atas sehingga ke sekolah menengah adalah yang mana majoriti daripada kanak-kanak ini atau remaja ini hanya mempunyai simptom yang mild ataupun sedikit simptom dan kebanyakan dia menjadi carrier yang lebih berjaya. Ini di sini yang paling penting. Apabila sekolah dibuka secara berperingkat dan mereka seperti biasa kanak-kanak adalah tetap kanak-kanak. Dia tetap akan bermain walaupun kita kata disiplin, social distance. Seperti anak saya sendiri pergi sekolah pun dia hilang social distance dia. Jadi bila kita lihat begitu, sekiranya berlakunya kluster macam di Kedah sampai sekolah ditutup, mereka kanak-kanak ni akan menjadi ejen penyebar yang sangat berjaya dan menyebabkan isi rumah akan dijangkiti dengan mudah berbanding dengan tak payah pergi ke pasar pun ataupun ke overcrowded places. Sebab kerana apa? Kerana mereka ni adalah ejen penyebar yang sangat-sangat berjaya dan mereka tidak mempunyai simptom yang khusus. Mungkin demam sedikit atau sesama sedikit. Yang mana apabila sekolah dibuka, ini penyakit yang pasti timbul di kalangan kanak-kanak. Sesama, batuk dan juga demam sedikit. Tapi adakah semua kita nak label sebagai COVID? Tak semestinya. Tapi bila dalam musim COVID, COVID akan menjadi suspek utama dan mengambil implikasi yang sangat besar apabila dia merebak. Dalam pada masa yang sama, kita melihat bahawa masyarakat pun dah mula melupakan COVID-19 sebagai aspek yang perlu dibanteras dengan serius kerana simptom bila kita tengok numbers makin kurang walaupun ada kluster-kluster yang baru tapi numbers dalam segi double digit ataupun single digit menunjukkan bahawa kawalan masih lagi terkawal dalam Malaysia. Tapi overall kanak-kanak masih lagi mempunyai risiko yang sangat tinggi dari segi sebagai ejen penyebar penyakit yang sangat berjaya berbanding dengan komplikasi penyakit. Doktor, saya amat tertarik apabila melihat kepada kenyataan yang doktor sebutkan tadi, kanak-kanak ejen perebak yang berjaya. Apakah yang menyebabkan mereka ini boleh golongan kanak-kanak ini menjadi perebak yang berjaya? Adakah kerana faktor sistem imun mereka yang mungkin menenggelamkan, mewujudkan simptom-simptom tersebut dan sehingga mereka boleh merebakkannya dengan mudah kepada ahli keluarga? Kebanyakannya kanak-kanak bila dia dijangkiti oleh COVID, dari segi data seluruh dunia menunjukkan bahawa
kanak-kanak tidak mempunyai simptom atau simptom yang sangat ringan. Simptom yang sangat ringan. Jadi, dan sikap kanak-kanak itu dia bukan berdisiplin macam kalau orang tua pun tak berdisiplin, ini kan pula kanak-kanak. Jadi, dia tetap nak bermain bila dengan kawan-kawan, pergi sekolah, dalam kelas, walaupun kita tengok dia pakai mask, dan higien basuh tangan, walaupun dia berdisiplin, cuba berdisiplin, tetapi bila dia masuk dalam kawanan yang besar di sekolah, dia akan jadi satu pencampuran yang sangat ramai. So apabila balik ke rumah dengan adik-adik, dengan kakak, abang, jadi automatically kita melihat bahawa dia akan bercampur aduk tanpa ada batasan. Daripada situ, dan ibu ayah juga akan dijangkiti. Kalau ada atuk dan nenek juga dijangkiti. Tanpa simptom. Yang ini yang paling penting pasal kebanyakannya kanak-kanak tidak mempunyai simptom kerana karakter penyakit COVID, virus COVID dan tubuh badan kanak-kanak bukan masalah immunity di sini, masalah dari segi reseptor dalam badan yang tidak bertindak terhadap COVID menyebabkan simptom tak appear dengan penuh dan juga dan menyebabkan komplikasi yang sangat besar. Kecuali kanak-kanak ni mempunyai penyakit-penyakit yang sedia ada, contoh jantung, paru-paru, buah pinggang yang kronik, baru dia akan menunjukkan komplikasi disebabkan oleh COVID-19. Pasal itu bila kita lihat data, kematian yang disebabkan oleh COVID even di China kurang daripada 2%. Jadi ini yang paling penting untuk kita faham. Ya, doktor, mungkin kanak-kanak menjadi penyebar utama COVID-19, tapi adakah mereka juga menjadi golongan antara yang paling berisiko menjangkiti COVID-19, terutamanya kita melihat kepada genom dengan mutasi baru D614G ini, ramai yang khawatir tentang mutasi ini yang dipercayai lebih mudah merebak. Jadi kalau lihat kepada golongan kanak-kanak pula, adakah mereka juga lebih berisiko untuk menjangkiti COVID-19 ataupun sama saja seperti golongan lain? Semestinya mereka lebih senang dijangkiti atas faktor imun mereka yang sangat rendah berbanding dengan orang dewasa. Pasal sistem imun pada kanak-kanak dia matang, ambil masa yang lama untuk dia matang. Jadi akan tetapi bila dijangkiti, memang dia senang dijangkiti dan mudah menjangkiti, tapi simptom dia tetap rendah berbanding dengan orang dewasa. Dan apabila kawanan sekolah ataupun kawasan sekolah adalah tempat yang telah dijangkiti, jadi mereka memang sangat mudah dijangkiti. Jadi ini yang paling penting untuk kita faham bahawa memang kanak-kanak sangat berisiko untuk dijangkiti, mudah dijangkiti, cuma bezanya tiada simptom atau simptom yang ringan. Yang ini menyebabkan kita selalu terlepas pandang mengenai kanak-kanak punya masalah bila menyebabkan COVID. Jadi doktor melihat kepada aspek mudah menyebar COVID-19, mudah menjangkiti COVID-19. Sekarang ini kita lihat memasuki fasa pemulihan PKP, sudah dibuka semula sekolah secara berperingkat, premis-premis perniagaan juga dibuka, aktiviti ekonomi, aktiviti sosial. Jadi kita lihat kanak-kanak ini juga ada di tempat-tempat awam. Mungkin doktor boleh bantu sedikit memberi kesedaran kepada ibu bapa di luar sana melihat kepada risiko-risiko ini. Adakah wajar untuk ibu bapa membawa mereka keluar dan menjalankan aktiviti sosial seperti biasa? Apa contoh langkah berjaga-jaga yang boleh mereka ingat? Apa contoh tips yang boleh doktor berikan kepada ibu bapa di luar sana? Masyarakat kita kena faham bahawa apabila kita bercakap mengenai COVID-19 atau apa-apa penyakit berjangkit yang menyebabkan respiratory symptoms, kita perlu memahami bahawa sekarang ibu ayah hanya perlu bawa anak kepada tempat yang perlu. Contoh, ke supermarket. Kalau setakat nak beli barang di supermarket ataupun beli barang harian, tak perlu bawa anak ke tempat-tempat begini kerana dia akan menyebabkan pendedahan kepada orang luar. Tempat anak hanya di rumah dan di sekolah. Ini kena faham. Sepanjang proses PKP atau PKPP atau selepas keluarnya termansuhnya PKPP, tempat anak hanya di sekolah dan di rumah. Especially yang bawah umur, bawah sekolah rendah. Tak perlu bawa di luar, bawa makan dekat restoran-restoran buat sementara selagi COVID masih belum terkawal. Sikap yang membawa anak keluar, konon-konon nak bawa bersama, menghabiskan masa bersama di tempat-tempat yang crowded ni adalah satu sikap yang rasa saya tidak bertanggungjawab. Kita boleh bawa anak kita keluar tapi di tempat yang mempunyai ventilation yang baik. Contoh, di park, di taman-taman permainan supaya anak-anak kita lebih terjaga
dan lebih terkawal dari segi pendedahan mereka berbanding dengan kita bawa anak-anak kita keluar. Jadi untuk kita faham bahawa social distance ataupun hand washing ataupun hygiene mesti diterapkan daripada awal sampai akhir supaya anak-anak ni tak terleka, dan kita parents pun mesti faham bahawa sikap kita terhadap COVID akan mencerminkan, akan memprotek keluarga kita daripada jangkitan COVID itu sendiri. Okey, doktor, selain daripada itu, selain daripada sikap ibu bapa itu sendiri, bagaimana mereka perlu menghadkan pergerakan anak-anak mereka daripada dibawa keluar seperti yang disebutkan. Penting juga untuk kita mengetahui bahawa keadaan kesihatan itu juga bukan hanya kesihatan fizikal melibatkan penjagaan kesihatan rapi, kerap cuci tangan, pakai pelitup muka, tapi ia kesihatan mental juga, kanak-kanak juga sangat mempengaruhi mungkin kekuatan imunisasi tubuh mereka, dan ini juga apabila mereka berada memahami sifat kanak-kanak itu sendiri yang perlu sentiasa gembira, ingin menerokai sesuatu perkara itu, mungkin menyebabkan mereka sedikit tertekan. Jadi bagaimana ibu bapa selain daripada langkah-langkah disebutkan doktor tadi, bagaimana di rumah pula mereka ni boleh memainkan peranan bagi memastikan anak-anak mereka ni tidak mengalami tekanan ataupun depress di rumah? Bagusnya PKP, apabila kita lihat PKP, kebanyakannya bila anak-anak duduk di rumah bersama ibu ayah. Kita tahu majoriti anak-anak kita mengalami masalah malnutrition sebelum ni, malnutrition, pemakanan yang tak teratur, pergi sekolah tanpa breakfast, balik sekolah makan tak tentu pasal mak tak ada, contohnya. Tapi bila PKP, bila kita lihat macam pesakit saya, kita lihat kebanyakannya anak mempunyai berat badan yang menaik, cantiklah. Dan pada masa yang sama makan yang lebih teratur. Makan sarapan, makan tengah hari, makan malam yang lebih teratur. Dan pada masa yang sama, majoriti anak-anak ni sebenarnya bila duduk di rumah bersama ibu ayah pasal PKP, kesihatan mereka lebih terjamin, lebih baik. Of course, sifat budak-budak dia lebih suka bermain. Dia suka sangat bermain dan sangat aktif. Sebenarnya kita boleh lepaskan anak kita main di sekitar persekitaran rumah kita. Tak ada masalah pun. Pasal persekitaran rumah kita, kejiranan kita adalah kawasan yang sihat. Yang mana kita tahu jiran-jiran kita. Dia ada taman permainan. Kita lepaskan anak-anak kita ni bermain di kawasan kejiranan kita berbanding yang kita keluar. Supaya budak-budak ni boleh main basikal, boleh main park, boleh berlari, boleh main bola. Yang perempuan boleh bermain dengan anak-anak jiran yang lain. Supaya mereka dapat bermain. Sikap kanak-kanak dia mesti bermain. Dan dia mesti berkawan. Yang ini yang kita kena adaptkan bahawa, tapi kebanyakannya generasi ibu bapa sekarang, dia hadapkan anak dia dengan telefon, dengan gadget, supaya duduk diam dalam rumah. Sikap ni tak ada wujud, new millennium ni tak wujud pada zaman 80-an, 90-an. Jadi kalau macam anak saya sendiri pun kalau suruh keluar pun dia duduk depan rumah aje, duduk sana tak keluar pun. Jadi ini yang kita nak kena faham bahawa semakin besar anak-anak ni sikap dia orang berbeza. Tapi overall kalau kita lihat selagi ibu ayah ada depan mata dan melihat mereka membesar depan mata dan nutrition mereka terjaga sepanjang PKP, sepatutnya benda ni boleh di-imply, boleh dilakukan selepas PKP bahawa penjagaan mereka ni boleh berlangsung dengan baik supaya ibu ayah faham pembangunan mereka boleh berlangsung dengan baik, insya-Allah. Ya. Sangat menarik doktor, dan mungkin kita boleh lihat ada juga hikmah di sebalik PKP itu apabila ibu bapa bekerja di rumah dan kanak-kanak juga terpaksa duduk di rumah, tidak perlu pergi ke sekolah. Ibu bapa boleh meluangkan masa dapat menjaga kesihatan anak mereka secara lebih tertumpu. Dan doktor jangan ke mana-mana, kita akan teruskan perbincangan kita mengenai bagaimana ibu bapa di luar sana boleh capai kesihatan optimum buat kanak-kanak mereka ketika pandemik COVID-19. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam segmen Realiti Rakyat awal ni pagi. Kita sedang bercakap mengenai bagaimana untuk mencapai kesihatan optimum bagi kanak-kanak sekaligus melindungi mereka daripada virus COVID-19 dalam pelbagai sudut. Jadi mengurangkan risiko mereka daripada menjadi perebak dan juga melindungi diri mereka dan juga ahli keluarga mereka. Dan kita bersama Dr. Muhammad Zakrul
Razmal Muhammad Fozil, pakar pediatrik dan juga ahli panel drbudak.com yang bersedia melalui Skype. Doktor, kita nak sambung perbincangan kita. Kita semua maklum kalau melihat kepada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak PKP lalu sehingga kini ada lebih daripada 300 golongan kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun dijangkiti virus COVID-19. Dan melihat kepada konteks perbincangan kita tadi bahawa kanak-kanak ini merupakan golongan perebak yang berjaya, adakah kita melihat kepada penggunaan topeng muka kepada kanak-kanak ini sebagai salah satu effective tools untuk menghalang atau mengekang penularan virus COVID-19, dan dalam masa yang sama adakah terdapatnya ataupun wujudnya risiko-risiko mungkin daripada segi pernafasan, material yang bersesuaian digunakan oleh kanak-kanak dalam hal pelitup muka ini? Kita lihat data, walaupun kita lihat PKP, sepanjang PKP bermula sehingga PKPP 300 kes tidak dicatatkan. Tapi kanak-kanak ni sepanjang proses tu, anak-anak ni hanya berada di rumah. Jadi pada tu kita tak dapat nampak kluster kanak-kanak. Dia hanya di rumah dan dia disebabkan oleh orang-orang dewasa kontak berada di rumah. Tapi bila kita lihat mengenai aspek pelitup muka, walaupun kita lihat ada saiz untuk kanak-kanak, kita masih lagi berpandangan bahawa pelitup muka yang betul-betul berguna adalah yang sekarang yang cuba dipakai, surgical mask. Walaupun majoriti kanak-kanak kita tengok gambar di sekolah daripada atas satu muka, lepas tu turun ke bawah, lepas tu turun lagi ke bawah. Majoriti kita jadi begitu. Even yang dewasa pun begitu. Jadi sebenarnya yang paling saya tak begitu boleh mengatakan bahawa pelitup muka ni adalah satu teknik ataupun manuver yang boleh mencegah secara jayanya. Tapi dia package dengan kebersihan anak-anak ini. Berbanding dengan bila dia nak batuk sesama, tak perlu ke sekolah. Dan bila dia nak batuk, kena pandai etik untuk batuk, tutup muka, ataupun sentiasa menjaga kebersihan diri. Itu yang paling penting. Pelitup muka ada atau tidak hanyalah satu, tak ada evidence menunjukkan bahawa pelitup muka mempunyai evidence yang kukuh untuk mencegah COVID-19. Cuma bila masalah disiplin susah diterapkan, kita terapkan pada semua untuk memakainya. Tak ada evidence bahawa pelitup muka adalah salah satu yang betul-betul mencegah COVID-19. Cumanya atas sikap masyarakat, jadi kita terapkan bahawa semualah pakai. So kalau budak-budak tak pakai pun dia tak ada mempunyai risiko yang tinggi kecuali dijangkiti atau menjangkiti tak kala dia mempunyai simptom. Doktor, adakah pemakaian pelitup muka terhadap kanak-kanak ini boleh memberi kesan ataupun risiko kesihatan yang lain kepada kanak-kanak? Tak ada. Tidak ada masalah apa-apa pun. Dia ada atau tidak ada, sama je efek dia. Dan memakai dengan kadar masa yang lebih panjang pun tak ada apa-apa efek, cuma tak selesa pada anak-anak tu. Dan kita tahu kalau dia orang tak selesa dan lebih banyaklah ragamnya, ya. Banyaklah ragam dia tu. Ya, bukan kanak-kanak sahaja, malah dewasa pun kita lihat perkara yang sama, ada ragamnya juga. Jadi pematuhan SOP ni sangat susah untuk kita pupukkan, samalah seperti dalam dewasa juga, dalam kalangan kanak-kanak sama. Jadi mungkin doktor sebagai pakar pediatrik banyak pengalaman dalam menasihati kanak-kanak ini menjaga kesihatan dalam masa yang sama. Doktor sebagai seorang bapa juga boleh kongsikan sedikit tips kepada ibu bapa bagaimana untuk mendidik anak mereka tentang pematuhan terhadap norma baharu, terutamanya buat kanak-kanak yang sekarang ini perlu pergi ke sekolah semula, untuk mendidik secara carrot or stick. Bagaimana tips yang paling efektif untuk mendidik anak-anak ini? Dia bagus dia anak-anak ni, kebanyakannya mereka sangat mendengar cakap. Dan kita melihat kalau kita nak nasihatkan anak-anak ni, especially yang sekolah rendah ni, memang sangat mendengar cakap. Pertama, dia mesti sihat dari segi tidak ada simptom apa-apa pun. Simptom batuk, selsema, demam, tidak boleh ke sekolah. Dan pada masa yang sama, anak-anak ni mesti punya makan yang sihat. Sepanjang PKP, kita lihat anak-anak sebelum ni makan tak tentu hala. Majoriti parents yang bekerja, anak-anak makan tak tentu arah. Breakfast tak tentu, makan di sekolah tak tentu. So, sepanjang PKP kita lihat, ibu ayah dah mula menitik beratkan mengenai nutrisi anak-anak. Pasal mereka lihat anak-anak makan depan mata. Pemakanan optimum anak-anak atau nutrisi optimum anak-anak akan memberikan jaminan bahawa anak-anak ini mempunyai tubuh yang sihat. Sama ada breakfast yang proper, breakfast di sekolah yang proper, kemudian makan tengah hari yang proper, dan balance dari segi diet.
Kemudiannya anak-anak ni perlu diterapkan bahawa setiap aktiviti mereka, termasuklah kita yang dewasa pun sentiasa mempunyai sikap yang basuh tangan yang lebih kerap. Tak perlu bersalam kalau tak nak bersalam. Pasal yang penting adalah kebersihan. Lepas bermain basuh tangan, lepas makan basuh tangan proper, dan sekolah mesti menyediakan sabun yang lebih banyak berbanding dengan sanitizer. Kebanyakannya anak-anak mempunyai alergik yang agak signifikan terhadap sanitizer. Dan pada masa yang sama, saya nak nasihatkan bahawa ibu bapa, make sure anak-anak you all, kalau katakan anak-anak kita tidak mempunyai simptom batuk ataupun selsema, pasal sekolah baru bermula, harus mendapatkan rawatan dengan segera supaya kita boleh dapat detect sekiranya mempunyai penyakit-penyakit yang selain daripada COVID. Contohnya influenza pun boleh, para-influenza pun boleh, rhinovirus pun boleh. Pasal apabila melibatkan sekolah, dia banyak virus yang terlibat dalam penjangkitan batuk selsema di sekolah. Dan yang paling penting dan terakhir yang penting untuk ibu ayah adalah bertanggungjawab terhadap keluarga sekaligus bertanggungjawab terhadap kawanan sekolah yang lain. Maksudnya di sini dahulukan kesihatan anak, bukan dahulukan kerja tak kala bermulanya selepas PKPP dimasukkan pada Ogos nanti. Ya, seperti yang doktor tekankan tadi, antara risiko yang kita lihat dalam kalangan kanak-kanak ini adalah kerana mereka tidak menunjukkan simptom yang begitu jelas, simptom COVID-19 sama seperti dewasa. Mereka kebanyakannya mengalami gejala yang ringan. Dan sebelum ini ada laporan dari beberapa bandar, contohnya di New York dan juga di Itali yang berlakunya penularan COVID-19 secara besar-besaran apabila tercetus juga simptom Kawasaki, satu penyakit radang yang dapat dikesan dalam kalangan kanak-kanak, menunjukkan simptom berbeza berbanding dewasa. Tapi sekarang ini kita lihat dah tak banyak laporan berhubung dengan penyakit ataupun sindrom berkaitan dengan penyakit Kawasaki ini. Bagaimana pandangan doktor, masih dalam kalangan pakar pediatrik di Malaysia sendiri masih khawatir terhadap aspek ini? Bila melibatkan Kawasaki dan COVID, ada banyak pandangan lah. So, saya ambil khilaf dekat sini. Ada pasal bila berlakunya COVID dan juga Kawasaki, sepanjang series di New York tu, kita menunjukkan bahawa pesakit-pesakit yang datang dengan simptom Kawasaki mempunyai history ataupun sejarah jangkitan COVID dari segi darah mereka dicek, menunjukkan bahawa ada history positif COVID-19. Dan apabila kita lihat Kawasaki itu sendiri, Kawasaki berlaku atas asbab yang tidak diketahui. Dia hanya pakej penyakit yang selalunya berlaku atas clinical criteria dan berlaku selepas jangkitan. Apa-apa jangkitan yang berlaku dalam badan. Dan COVID-19 hanya salah satu penyebab yang boleh manifest sebagai Kawasaki. Tapi dari series di Malaysia, dan sepanjang COVID bermula sehingga sekarang, kita di Malaysia tidak punya data yang solid untuk kita support the idea bahawa Kawasaki dan COVID itu seiring. Walaupun di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa COVID berlaku dan kes Kawasaki itu meningkat selari dengan COVID itu sendiri. Tapi overall pada pandangan saya, selagi data tak complete, kita tak boleh conclude. Tapi of course, COVID sendiri mempunyai manifestation yang dikatakan mimik apabila Kawasaki kriteria itu difulfillkan dan dia positif. Jadi yang itu yang menyebabkan pendekatan bahawa Kawasaki perlu dicek sekali dengan COVID-19. Tapi pendekatan dari segi rawatan tidak ada bezanya. Cumanya pasal COVID dan Kawasaki adalah post jangkitan. Maksudnya di sini, Kawasaki berlaku selepas jangkitan. Mungkin 2 minggu, mungkin sebulan selepas COVID. Jadi kalau kita nak tracking balik ke belakang, satu masalah yang agak besar untuk kita track apa exposure anak-anak ni dalam tempoh 2 minggu dan sebulan ke belakang untuk menunjukkan bahawa exposure mereka terhadap COVID-19 yang menyebabkan dia orang datang sekarang dengan Kawasaki. Jadi saya harap kita dapat memberi sedikit pemahaman bahawa sama ada Kawasaki dan COVID itu adalah satu kebetulan atau satu yang seiring, adalah satu yang memerlukan satu research yang lebih besar supaya data yang kita collect lebih banyak untuk kita konkludkan.
Baik doktor, sebelum kita berpisah secara ringkas, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini? Doktor banyak tekankan tentang pengawalan ataupun pemantauan ibu bapa yang lebih ditingkatkan ketika PKP ini apabila mereka bekerja di rumah, kanak-kanak pun ada di rumah. Tetapi melihat kepada fasa pemulihan, semakin kita dah kembali kepada aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial. Jadi apa kelaziman baru yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini ataupun pengajaran, kesedaran yang kita boleh ambil yang kita boleh aplikasikan dalam masa depan secara ringkas? Pengajaran yang paling penting dalam COVID-19 terhadap kanak-kanak, penjagaan kanak-kanak bahawa walaupun ibu ayah bekerja dan sepanjang PKP bila anak-anak di depan mata, baru you all dapat lihat bahawa anak-anak ini sangat memerlukan perhatian dari segi pemakanan, pengawalan dan juga kebersihan. Dan bahawa anak-anak ni sebenarnya walaupun kita lihat dia tak banyak demand pasal ibu ayah bekerja, tapi realiti dia sepanjang PKP, kami di bahagian pediatrik mencatatkan kes jangkitan yang sangat-sangat rendah. Kebanyakannya anak-anak kami sihat, pesakit-pesakit ni sihat. Kerana apa? Pasal ibu ayah di rumah, dia makan proper, dari segi menyebabkan penyakit, contoh penyakit asma, serangan asma pun sangat kurang, penyakit HFMD, penyakit tangan kuku dan mulut, cirit-birit, batuk selsema. Ini menunjukkan bahawa ibu ayah bersekala ni ada di rumah. Mereka boleh jaga anak-anak ini dengan cara makan yang sempurna, mandi yang sempurna, kebersihan yang sempurna. Dan ini perlu diteruskan walaupun selepas PKP ini dihabiskan. Kerana kelaziman kita adalah bangun secepat mungkin, sediakan diri kita untuk pergi bekerja dan anak-anak terus pun kelang kabut macam kita nak pergi kerja. Dia orang kelang kabut nak ke sekolah. Menyebabkan pengabaian tanpa sedar berlaku. So pergi ke sekolah tanpa sarapan. Di sekolah makan tak tentu. Jadi dan juga kebersihan-kebersihan yang perlu diambil kira. Jadi ini yang paling penting bahawa ibu ayah kena sentiasa maintain ni, karakter ni, make sure anak-anak you berada dalam keadaan optimum. Sebelum PKP, selepas semasa fasa PKP dan post PKP, maksudnya PKP punya fasa ni mesti diteruskan sehingga anak-anak ni besarlah insya-Allah. Betul doktor, ada peluang dalam setiap krisis yang boleh digunakan oleh setiap lapisan masyarakat dan ibu bapa juga mempunyai peluang untuk meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan anak dari pelbagai aspek dan juga sudut. Terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Fauzi, pakar pediatrik dan juga ahli panel drbudak.com berkongsi tips dan cara penjagaan maklumat berkenaan dengan bagaimana untuk kita memastikan kesihatan yang optimum terhadap kanak-kanak ketika pandemik COVID-19 ini. Sekian saja Realiti Rakyat dalam Awal Pagi. Saya Hakim Rahman dan saya Naila Huda. Salam hormat.